Isu tuntutan Sulu ditamatkan dengan kemenangan Malaysia. Itu antara paparan dari negeri di bawah bayu petang ini. Perkembangan lanjut, kita terus bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, teruskan. Ya, sahih. Kemenangan penting terakhir di Mahkamah Agung Belanda dengan keputusan berpihak kepada Malaysia dan menolak rayuan difailkan oleh kumpulan Sulu adalah berita baik untuk Sabah dan Malaysia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata, keputusan itu sekaligus menamatkan tuntutan yang tidak pernah diiktiraf oleh Sabah sejak dari awal. Tegas beliau, kedaulatan Sabah dalam Malaysia tidak seharusnya diragui dan dicabar oleh sesiapa pun. Datuk Haji G menyatakan demikian sebagai maklum balas kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said bahawa keputusan Mahkamah Agung Belanda telah menutup episod percubaan pihak penuntut untuk menguatkuasakan tuntutan tidak sah terhadap Malaysia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU antara syarikat kumpulan BTC Berhad dengan Sekretariat Sabah Maju Jaya SMJ untuk program perindustrian desa kepada golongan miskin tegar. Turut disaksikan pertukaran surat hasrat LOI melibatkan kumpulan BTC Berhad dengan Akademi Binaan Malaysia ABM Wilayah Sabah dan Universiti Malaysia Sabah UMS. LOI antara kumpulan BTC Berhad dan UMS melibatkan Fakulti Sains Makanan dan Sains Pemakanan sebagai rakan strategik membantu dalam pembangunan dan penyelidikan untuk menambah baik kualiti produk selain memberi peluang kepada siswazah menjalani latihan industri. Manakala LOI bersama ABM pula membabitkan pembekalan tenaga mahir dan separa mahir kepada BTC Berhad selain menggilap kebolehan kaki tangan sedia ada. Terdahulu, Datuk Haji G menyempurnakan simbolik pecah tanah kilang memproses makanan dan roti kumpulan BTC Berhad semasa lawatan ke bangunan Darul BTC di Inanam. Jabatan Perikanan Sabah terus memperkasa sistem tagal melalui perkongsian pintar dengan komuniti setempat. Ia bagi memastikan sumber perikanan sungai di negeri ini dilindungi, dipelihara dan dituai secara mampan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, pelaksanaan sistem tagal juga dapat memperkukuh kerjasama komuniti sekaligus mendidik masyarakat agar sentiasa menjaga dan memelihara sungai. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan berucap merasmikan tagal tradisi Kampung Maranggas dan Kampung Lumayang di Tambunan. Ketika ini, daerah Tambunan mempunyai 89 tagal dengan 10 daripadanya adalah tagal MOU di mana komunitinya telah menandatangani nota kerjasama dengan Jabatan Perikanan Sabah. Dalam majlis ini, Datuk Dr. Jeffrey turut menyerahkan bantuan pakej insentif akuakultur air tawar 2024 kepada penerima di wilayah pedalaman berjumlah RM185,460. Ia merupakan insentif peralatan sokongan ladang seperti tangki hitam, paip, pam pengudaraan dan set mesin untuk membuat makanan ikan dan bakar ikan. Kerajaan negeri komited menyokong keterlibatan golongan belia dalam pemerkasaan budaya etnik di negeri ini. Antaranya dengan menyalur peruntukan selain menyokong setiap penganjuran program berbentuk kebudayaan dan tradisi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Shah Helmi Yahya berkata, ia demi memastikan golongan belia tetap kekal dengan identiti budaya etnik walaupun hidup dalam era digital masa kini. Ini harus kita terus suburkan dan apa yang kita mahu, mereka bukan saja melibatkan diri tetapi memahami sejarah, memahami arti kepelbagaian etnik dan budaya tersebut. Datuk Shah Helmi yang juga ahli Parlimen Putatan menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Festival Budaya Etnik Putatan 2024. Festival 3 hari ini bertujuan memperkukuh perpaduan dan keharmonian masyarakat pelbagai etnik selain mempromosi budaya warisan tradisi etnik di Putatan.
Pelbagai pengisian diadakan, antaranya pertandingan memasak makanan tradisi, pertandingan gambus dan bertitik, pertandingan magagung selain pertandingan sugandoi. Pengamal media memainkan peranan penting dalam pelaksanaan dasar kerajaan. Selain menyampaikan maklumat, pengamal media juga menjadi medium dalam mendapatkan maklum balas rakyat terhadap pelaksanaan dasar kerajaan agar lebih berkesan. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib mahu kerjasama kementeriannya dengan pengamal media terus diperkukuh demi memastikan maklumat tepat dapat disampaikan kepada rakyat. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis ramah mesra kementeriannya bersama media di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk James berkata kementeriannya sentiasa berusaha melaksana pelbagai agenda berfokuskan kepada kesejahteraan rakyat melalui pendekatan baharu. Presiden Badan Bahasa dan Sastera Sabah Bahasa, Datuk Jasni Matlani menerima Anugerah Sastrawan Negeri Sabah yang keempat. Beliau menerima wang tunai RM30,000, warka penghormatan dan penerbitan serta penterjemahan karya yang sesuai ke bahasa asing. Anugerah disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin sempena Malam Anugerah Pena Kinabalu Mapena di Kota Kinabalu. Hadir sama Toh Puan Norlida Tan Sri RM Jasni. Bercakap kepada pemberita, Datuk Jasni berharap penganugerahan tersebut menjadi pendorong kepada penulis-penulis muda untuk menghasilkan karya berkualiti. Saya berjuang untuk ini selama 42 tahun. Satu tempoh yang agak panjang tetapi alhamdulillah hari ini menuai hasil. Harapan saya agar anugerah ini mendorong penulis-penulis muda supaya mencontohi saya dalam bidang penulisan. Sementara itu, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Dr. Hazami Jahari berkata, penganugerahan itu sebagai tanda penghargaan atas sumbangan dalam bidang kesusasteraan di negeri Sabah. Ini telah menunjukkan bagaimana keprihatinan kerajaan negeri telah memastikan agar pengiktirafan diberikan di peringkat tertinggi di negeri Sabah ini kepada seorang sastrawan. Anugerah Sastera Negeri Sabah diberikan berdasarkan 3 kriteria utama iaitu karya, kuantiti dan kualiti karya serta pengiktirafan yang pernah diterima. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan Sahi. Terima kasih Soran. Seni dan budaya menjadi lambang keunikan masyarakat berbilang kaum. Ia perlu dipelihara agar tidak ditelan arus pemodenan dan dipandang remeh generasi muda. Laporan Magdalena Depol. Program Akademi Citra Seni Sabah diperkenalkan Lembaga Kebudayaan Negeri sebagai usaha memelihara seni warisan dan pendedahan kepada generasi muda. Penyertaannya dibuka kepada sekolah menengah di negeri ini. Program ini mengetengahkan kemampuan dan kemahiran peserta dalam bidang seni dan budaya yang diwarisi turun-temurun. Kreativiti yang ditampilkan oleh sekolah-sekolah amat baik dan amat menakjubkan sebenarnya sebab mereka tampil dengan pelbagai genre dan juga karya-karya yang diangkat daripada tarian-tarian tradisi yang ada di negeri Sabah. Kita bekerja sama jugalah dengan sekolah-sekolah untuk mengajar terutama tarian-tarian etnik ini di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. 10 buah sekolah telah disenarai pendek layak ke peringkat akhir yang berlangsung 28 Ogos lalu. Itulah salah satu strategi di mana untuk mengangkat tarian-tarian etnik untuk dikenali lebih ramai dan mungkin akan menjadi lebih menarik kepada orang ramai untuk menonton dan untuk belajar. Kita harapan dia tarian itu tidak akan lupus di telan zaman. Sekiranya penari itu kuat, kukuh di dalam tarian etnik, so dia akan melihat dari segi posture, kekuatan dia. So saya rasa if ada pengaruh daripada luar pun dia tetap kukuh. Program Akademi Citra Seni Sabah mendapat sambutan luar biasa dalam kalangan pelajar dan sekolah.
Malah, berjaya memupuk minat serta pengetahuan mengenai warisan budaya pelbagai etnik di negeri ini. Kami di Sekolah Menengah St. Francis Xavier Keningau, kami mempunyai kelab kebudayaan yang sangat disupport oleh pengetua dan juga guru-guru. Semua sangat aktif untuk support murid-murid untuk menyertai pertandingan, contoh pertandingan tarian etnik dan juga termasuk tarian etnik kreatif lah. Jadi kalau boleh anak-anak yang muda ni kan teruskanlah ikuti bakat-bakat dorang seperti bakat yang terpendam macam tarian begitu. Sangat penting sebab kita dapat mengetahui lebih dalam tentang kita punya etnik Sabah dengan etnik-etnik yang lain. Sejak saya mengasah skill saya dalam tarian, saya makin tahu etnik yang ada dalam Sabah dan betapa pentingnya etnik itu kepada kita semua. Sekolah Menengah Sains Francis Xavier Keningau muncul johan menerusi karya tarian penghuni Batu Punggul. Naib Johan SMK Kelombong dengan karya tarian Odo Bakanjar dan tempat ketiga SMK Narinang Kota Belud yang membawa karya tarian Nokolunggung. Semoga usaha ini memberikan impak positif serta lebih banyak ruang kepada generasi muda memartabatkan budaya etnik Sabah. Magdalena Depol, RTM.